أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه ونصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا ما شئتم فوالله لا يقبل منكم حتى تعملوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المجلس كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan, perempuan, bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi, yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, ya, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayahnya, dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah taala dapat kita berkumpul lagi, berada dalam majlis ilmu ataupun dalam majlis Raudatul Jannah. Ya, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza maradtum bi riyadil jannah farta'u." Ya, apabila kamu bertemu, ya, mengetahui adanya taman-taman syurga, maka Nabi kata farta'u, maka bergembiralah kita, berseronoklah kita hadirkan diri di dalam majlis ilmu. Qultu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Lalu ditanya oleh sahabat, apakah yang dinamakan Raudatul Jannah itu? Qala, lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, hilakaz zikr. Ya, maknanya hilakaz zikir, himpunan majlis zikir. Jadi alhamdulillah, ya, pada pagi ini kita dapat berjemaah pada waktu subuhnya, ya, dapat kita bermunajat kepada Allah, ya, kerana waktu subuh ini wa munajatu fi subhi, antara ciri-ciri orang yang saleh iaitu mengambil peluang waktu subuh doa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah diangkat. Jadi dan selepas itu kita berhimpun dalam majlis ilmu ini. Ya, tahniah dan syabas kepada semua yang hadir pada pagi ini, dan kita doakan, ya, kalangan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita yang masih lagi, ya, terhalang untuk dapat bersama-sama. Moga-moga Allah mudahkan mereka dapat bersama dengan kita pada masa yang akan datang, insya-Allah. Ya, dan alhamdulillah, ini dah masuk tanggal 22 Safar, 20 Safar. Jadi Safar tu maknanya sifar. Sifar tu maknanya kosong, kosong, kalau bahasa Arabnya sifar. Sifar tu kosong. Kerana pada bulan Muharram kemarin, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram adalah bulan yang diharamkan bagi umat Islam, daripada umat manusia oleh Allah Ta'ala
berperang. Khususnya orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab ni dia suka perang, suka keluar, ya. Maka mereka tak boleh keluar pada waktu tu sebab diharamkan. Diharamkan. Maka ya, bila masuk bulan Safar je mereka pun keluarlah. Keluar berburulah, kalau ada perang pergi peranglah, meniaga dan sebagainya, mereka urusan. Sebab itu di tanah Arab sana dia akan jadi kosong. Bukan kosong kerana gersang, kosong kerana orangnya keluar. Jadi 22 Safar dah hari ni. Tak lama lagi, lebih kurang dalam 3 minggu lagi kita menyambut Maulid, iaitu pada 12 Rabiul Awal. Kalau ikut tanggal waktu Oktober ni, iaitu 29 Oktober lah, hari Khamis, minggu kelima nanti insya-Allah. Begitu juga pada bulan Safar ini berlakunya peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut takwim ataupun rentetan sejarah yang dinukilkan bahawa tarikh Nabi berhijrah ke Madinah pada 24 Safar. 24 Safar. Bukan satu Muharram tu. Sayyidina Umar menukilkan perkiraan takwim Islam. 1 Muharram tu dikirakan takwim Islam, bukan berlaku hijrah Rasulullah pada 1 Muharram. Rasulullah berhijrah pada tanggal 24 Safar. Dan sampai di Madinah, Nabi pada tahun Subhanallah, Allahumma salli sayyidina Muhammad, Nabi sampai di Madinah, di Yathrib pada 12 Rabiul Awal. Perjalanannya maknanya dari Mekah Nabi ke Bukit Sur 3 hari, berjalan 8 hari, sampai di Quba 4 hari, duduk di Quba 4 hari, barulah Nabi masuk ke Yathrib, iaitu Madinah, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu sedikit je lah rimbasan balik. Ini cerita awal Muharram dah lepas dah, tapi sebenarnya ceritanya pada bulan Safar. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, alhamdulillah, kita boleh sambung lagi pengajian kita dalam bicarakan kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Sebab orang munafik ni hanya yang mengenali Rasul, yang mengenali golongan munafik, iaitu Rasulullah dan juga Khuzaifah Al-Yamani, antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan Sirus Sahabah, iaitu yang diberikan amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Khuzaifah Al-Yamani. Khuzaifah Al-Yamani, dia antara seorang sahabat yang hanya mengetahui senarai orang-orang munafik ketika berada di Madinah. Sahabat lain tak tahu, walaupun sahabat itu rapat dengan Nabi. Sebab itu Nabi ada 2 orang, sahabat yang diberi amanah menjaga rahsia, rahsia pentadbiran dan juga pengetahuan Nabi. Bukan Nabi menyembunyikan, Nabi tidak, Nabi tabligh, Nabi bersifat menyampaikan, tetapi ini adalah saksiah pentadbiran dalam organisasi. Ada 2. Satu namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat Nabi yang diberi amanah oleh Nabi untuk menjaga berkenaan saksiah pentadbiran, maknanya rahsia. Ada juga dalam pentadbiran kita kena ada rahsia. Bukan nak menyembunyikan, rahsia ni adalah strategi pentadbiran. Tak boleh cerita semua je, tak boleh. Gitu juga dengan kita sebagai ketua dalam keluarga, seorang suami, kena ada rahsia. Jangan semua beritahu isteri, semua beritahu. Ada juga yang kena rahsia. Yang kena beritahu isteri ialah nombor PIN kad, itu kena beritahu isteri, jangan rahsia. Hutang kena beritahu isteri, duit letak kat mana kena beritahu isteri, jangan sorok. Yang tu tak boleh rahsia. Rahsia yang nak dirahsiakan, kita dapat duit, kita nak gunakan duit, kita nak belanjakan duit, yang tu kena rahsia. Ini banyak sangat rahsia dengan isteri. Itu bila suami meninggal, isteri pening kepala. Nak buka PIN tak boleh, lepas tu orang tuntut hutang jela-jela. Dah terpaksalah, patut
duit tu cair jadi beku. Sebab apa? Banyak benda yang tak selesai. Ji, dah buat belum? Masih rahsia lagi. Itu yang Siti Nurhalizah kata, biarlah rahsia. Tak boleh. Ada juga yang rahsia. Rahsia tu ada dalam segi struktur pentadbiran. Tak boleh. Rahsia. Ni bang, kita ni cuti-cuti macam mana? Tak boleh. Tak boleh tahu. Rahsia. Tak boleh. Kena beritahu lah. Nak cuti kat mana, tak jadi cuti. Haji kadang-kadang abang Haji ni rahsia sangat. Mak Haji tanya, bang, ni contoh Mak Haji tanya, bang, nak makan apa bang? Awak masak je lah. Konon rahsia tu. Dia pun masak lebih kurang, masak sayur air. Sayur air je. Tadi cakap apa? Awak masak je. Rahsia tu jangan simpan. Saya nak masak ikan pari, masak asam. Cakap. Faham tak Ji? Jangan. Sebab isi bukan bomoh, dia boleh scan apa kita nak. Tak tahu. Walaupun dah duduk dengan kita 50 tahun. Hak tu jangan rahsia sangat. Bab makan pun nak rahsia. Pelik betul. Rahsia ni ada benda-benda yang tertentu dalam pentadbiran. Gitu juga dalam apa juga urusan. Jadi apa ke situ pula pergi makan asam pedas ya. Ibnu Mas'ud dia rahsia dalam bentuk pentadbiran. Khuzaifah Al-Yamani dia rahsia dalam bentuk orang munafik. Golongan munafik. Sebab itu Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Khuzaifah. Dia saja nak sudi lah, kata orang tu, nak jolok jolok Khuzaifah bin Malik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari Sayyidina Umar bertanya kepada Khuzaifah, ya Khuzaifah, adakah aku ni senarai orang munafik? Ni kawan baik ni. Khuzaifah dengan Sayyidina Umar kawan baik. Sayyidina Umar pun tak tahu siapa golongan orang munafik. Cuma Sayyidina Umar nak tahu. Ya, dia tak nak tanya create, dia tak nak create orang. Kalau kita suka create orang, kau tahu kan mana? Dia tu munafik tak? Dia tanya orang, bukan dia tanya diri. Tapi Sayyidina Umar dia muhasabah. Dia tanya, ya Khuzaifah, adakah saya ni termasuk dalam senarai munafik atau tidak? Khuzaifah kata tak ada. Bukan tak ada, dia kata saya tak tahu. Dia kata tak tahu. Takkan tak tahu, dia kata. Cuma Khuzaifah jawab, dia kata apa? Dalam senarai ni Umar tak ada. Umar tak ada. Jadi Umar tu siapa? Umar ramai. Bukan Umar Sayyidina Umar Al-Khattab saja. Umar tu ramai. Tu cara dia nak tahu, nak korek rahsia, tapi tetap tak dapat jawapan. Jawapannya umum. Tak spesifik. Kita ni kalau jawapan yang tak spesifik pun dia jadi spesifik juga. Kita jawapan bombastik tuan-tuan, macam-macam dia tambah. Seronok. Baik, jadi sebab itu Sayyidina Umar cukup takut. Dikhuatiri walaupun dia di antara 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan masuk syurga, tapi dia cukup takut. Sebab apa? Sifat munafik ini boleh flip-flop. Dia boleh berubah dari semasa ke semasa tanpa kita sedar, bergantung kepada iman dan juga kepada hati dan juga minda kita. Maka sebab itu kitab ini menukilkan walaupun ada 4 ciri orang munafik tu, ayatul munafik arba'atun, kata dalam hadis itu, maknanya ayatul munafik ada 4. Ada yang kata 3. Tapi yang jelas yang lebih sahih 3. Ada yang 4. Yang 3, iza haddasa kadzab, apabila dia bercakap bohong. Bohong itu, pembohongan adalah suatu yang besar dosanya, dan dia adalah ciri munafik tulen. Cakap tak ada yang betul, bohong aja. Jangan belajar dengan Allah yarham Tan Sri P. Ramlee, bohong sunat. Tak ada. Dia bohong harus ada, bohong sunat tak ada. Ini bohong dapat pahala. Mana ada? Mana ada bohong dapat pahala? Harus berbohong kerana menyelamatkan, itu ada. Harus berbohong. Baik. Kemudian dia kata wa iza wa'ada akhlaq. Apabila
Dia berjanji, dia mungkir. Banyak benda yang kita itu yang telah dijelaskan khas dalam hadis khusus kepada orang munafik. Sebab orang mungkir janji ni zaman sahabat, zaman orang Quraisy ni, zaman orang Mekah ni memang kuat mungkir. Jadi bezanya orang munafik dengan orang muslim, orang beriman, dia tidak memungkiri. Memungkiri. Kalau dia mungkir, misalnya dia tidak dapat melaksanakan janji, tidak dapat tunaikan janji, dia declare, dia minta maaf, dia betulkan keadaan, dia mengaku yang dia tidak dapat melaksanakan. Ni dah lah tak buat, selamba je, muka macam tak bersalah. Ini sifat munafik betul ni. Dia dah lah mungkir janji, lepas tu bila orang minta tu tagih janji, dia buat kata, tak ada, saya tak ada janji. Dia pusing lagi, kurang hasam betul. Ada juga. Itu golongan mana? Golongan munafik. Dan yang ketiga, wa iza tumina khana. Apabila dia beri amanah, dia khianat. Itu di antara ciri tulen. Sebab itu bahayanya orang munafik ini, dia adalah seperti orang yang berpura-pura. Ini kita tak mahu gitu. Jadi kita semak hari ini. InsyaAllah hari ini kita masuk sifat ataupun tanda yang ke-27. Banyak lagi. 27 maknanya 27 bulan dah kita mengaji. Dah 2 tahun lebih dah. 22 tahun tu belum campur dengan iklan, campur dengan tajuk lain ni dan sebagainya. Dah 27 tanda. Kalau ingat lagi lah, ada coming soon 23 lagi. 23 2 tahun lagi lah. Kalau panjang umur, wallahu alam. Siapa khatam dulu, sama ada kitab khatam ataupun kita khatam, wallahu alam. Tunggulah mana yang salah satu. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan, antara ciri ataupun tanda yang ke-27 sama ada termasuk golongan munafik atau tidak, kita semak, iaitu bergaul dengan orang-orang yang memperolokkan Al-Quran ataupun mempersendakan Al-Quran itu sendiri. Tuan-tuan, Al-Quran adalah mukjizat kalamullah. Hari ini kita dengar orang memperkatakan, memperolokkan, mempersendakan Al-Quran ni macam tak ada apa-apa, biasa je. Selamba je. Walaupun kita dalam negara kita tidak ada peruntukan undang-undang nak dibawa Allah mensesina pendakwaan kepada orang yang memperlekehkan atau mempermainkan Al-Quran, tetapi dari segi hukum agama Allah SWT ialah satu perkara yang amat besar. Dalam kita tak faham Quran, kita baca Quran pun jarang. Yang paling teruk, orang memperolokkan Al-Quran, orang mempermainkan Al-Quran, orang mempersendakan Al-Quran, kita mengiyakan. Itu juga termasuk golongan munafik. Ramai. Umat Islam seharusnya faham dan amat peka dengan sikap orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah dan Rasul serta firman-Nya ataupun wahyunya, iaitu Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita jumpa kawan-kawan yang suka memperolok-olokkan, yang mempermain-mainkan Al-Quran, yang mempersenda-senda Al-Quran, yang buat Quran ni sebagai gurauan, kita kena tinggalkan dia. Bukan lari, kita tinggalkan dia. Maknanya bab ni aku tak nak campur. Jangan kita tu, saya tak ada, saya tak campur pun, tapi saya diam, saya dengar je. Dengar tanpa tanpa bertindak, sama juga menyokong. Dia kena tegah lah. Nak, ni salah ni. Bab agama tak boleh main-main macam ni. Jangan duk main-main dalam bab bersendakan agama, bersendakan Al-Quran dan sebagainya. Ya. Mendekati atau bergaul dengan mereka ini siapa yang memperolokkan Al-Quran itu sehingga boleh menjejaskan dan merosakkan akidah dan akhlak.
Ya. Musuh-musuh Islam tuan-tuan, terutama orang-orang kafir dan munafik, sentiasa berusaha untuk merosakkan dan menghancurkan peradaban Islam dalam segala bidang. Sebab tu ramai orang dia suka mempermainkan Al-Quran. Antaranya ciri-ciri yang dia memperolokkan ataupun mempersendakan Al-Quran ataupun membelakangkan Al-Quran itu, di antaranya pertama dia kata apa di sini? Maknanya zaman Al-Quran ni tak valid, tak relevan. Sebab Al-Quran ni zaman 1400 tahun dulu tak sesuai. Hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran itu tak sesuai, katanya. Tak sesuai, zaman sekarang ni tak relevan, dia kata. Itu di antara perkara. Sebab Al-Quran ini terpakai sampai hari kiamat. Baik, itu dalam hadis Nabi SAW, Al-Quran ghariba fi qaumin la jawfil fasiq. Al-Quran ini tidak akan diterima, tidak akan menjadi keseronokan kepada kaum yang hatinya fasik, iaitu munafik. Kita hari ini kalau kita bentang tentang Al-Quran, ramai orang tak berapa minat bab Al-Quran. Bab baca ni okeylah, bab baca. Bab nak mengguna pakai Al-Quran sebagai cara hidup, susah sikit orang nak terima. Apa pasal tak nak terima, saya pun tak tahu. Sebab mungkin dia seronok dengan dunia baru sekarang, dalam keadaan sekarang, mungkin dia tak berapa nak minat. Sebenarnya minat tak minat, out of date ke, bad date, apa tu, benda lama ke, rare ke dan sebagainya, tak patut tak ada dalam kamus seorang Muslim. Cuma tak terlaksana itu bukan kerana Al-Quran, kerana pentadbiran. Tak terlaksana itu sebab itu peringkat pemerintahan tentang pelaksanaan, implementasi itu bukan kita sebagai follower. Apabila pihak berkuasa menentukan, kita ikut. Kalau kita nak laksanakan tapi pihak pentadbiran ataupun pihak kepimpinan tak mahu, kita dah lepas, mereka yang bertanggungjawab. Tetapi bukan kita menolak. Itu di antara ciri yang pertama. Dia kata, oh tak sesuai. Kan dulu kita pernah dengar potong-potong tangan. Nanti kalau potong tangan, habislah orang Islam nak kerja apa dah tak ada tangan. Kan? Kalau rejam batu, kalau rejam orang berzina, habislah batu tak ada. Nak buat jalan macam mana? Dia punya fikiran, dia buat fikiran. Yang herannya, ada pula nyokong. Ada pula nyokong. Yang nyokong tu bukan orang biasa-biasa. Kita macam orang kita lah, sokong. Betul lah, pasal akal fikir, betul lah, ambil batu habis tak ada lah. Punya jahat tak jahat, mikiran. Dia kata tak perlu, bagi peluang mereka. Kalau potong tangan, macam mana orang Islam nak bekerja, dah semua tak ada tangan. Dia punya letak rendah, macam seolah-olah orang Islam ni mencuri je kerjanya. Kalau ada undang-undang begitu, ini undang-undang itu bukan undang-undang yang dibuat oleh manusia ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau dah potong, orang lain tengok, nak potong ke? Nak curi ke? Itu sebagai pendidikan. Nampak macam zalim. Tapi nak potong tu bukan curi teko ni potong. Mancing tabung masjid, mancing kan. Baru ni kan di Semabuk tuan-tuan, lepas sembahyang Jumaat, ada orang dia siap, ada apa nama, ada alat dia tau, bukan main-main. Dia ada macam besi dekat tu, dia letak tape, apa tu, double side tape. Dia mancing, dia jolok, dia tarik lah, mau lekat, nasib lah, RM1 letak balik, bagus lah. RM1 letak balik. Kalau lekat RM1, dia cabut RM1 tu, masuk balik. Dia cabut RM10, masuk ke sini. Cabut RM50, cabut sini. Dapat tangkap.
Biasalah orang Melayu kalau tangkap orang curi dalam masjid, lembek kawan tu. Normal lah tu. Tu orang Melayu punya style lah. Walaupun padahal dalam hukum Islam tak boleh begitu. Salah tu. Tangkap, serah daripada pihak berwajib. Tak ada, sememeh tu lah, berkicap habis. Ada pula dia kata, patahkan tangan dia, bawa hantar ke balai polis. Lagi jahat tuan-tuan. Sini ada yang buat begitu ke? Jangan tuan-tuan. Hukum tak ada dalam tu. Tuan-tuan ambil hukum mana tu? Geram Ustaz, geram. Yalah geram pun hampa pun masuk RM1 je setiap minggu. Nak geram pasal kalau yang geram tu yang masuk 150 tu bolehlah gagah. Yang bagi RM1 pun kadang lepas. Tapi dia punya nak patahkan tangan dengan kaki-kaki nak patah. Share tak banyak tuan-tuan, tak payah lebih-lebih. Faham ke? Gurau janganlah marah. Ni cerita betul. Baru kemarin main. Anak buah saya, dia baru bawa kawan dia menikah. Lepas menikah orang duk pelepuk. Kena dia buat. Yang hebatnya tuan, dia bawa BMW tuan. BMW. Mancing tamu masjid. Pakai baju Melayu. Okey. Umur dalam 30-an. Allah. Ini cerita tentang hukum. Tuan-tuan, kalau kita kata potong tu digembar-gemburkan sebagai ganas, hak yang hak pukul berjemaah tu lagi ganas ke tidak? Ganasnya itu, zalimnya itu, sebab dalam hukum Islam tak ada. Itu lagi zalim daripada yang ada hukum. Walaupun nampak macam sadis. Hak pukul berjemaah tu. Tahu pukul berjemaah? Yang itu tu boleh qisas. Orang yang mencuri tu dia boleh dakwa balik satu jemaah. Tak pasal-pasal tuan masuk. Walaupun ada yang pihak-pihak berkuasa kata bantai dululah bawa hantar. Itu dia cakap, tapi hukum tak boleh. Faham tak? Ini kena faham. Jadi jangan kita mengolah, jangan jadi macam Bani Israel tuan-tuan. Ya, macam ayat saya kata wa iz qulna dukhulu hadhil qaryah, ya, selepas mereka terselamat dari Firaun, mereka dari Mesir menyeberangi Laut Merah, ni zaman Nabi Allahumma salli Muhammad Nabi Musa. Selepas Firaun selamat daripada tentera Firaun, dia Allah Ta'ala suruh masuk ke Baitul Maqdis, iaitu Palestin, tempat asal mereka. Dari Mesir diturun ke Palestin. Ya, Allah Ta'ala kata usjudu, suruh sujud kepada Allah di atas kurniaan kamu dapat balik negara asal balik. Sama dengan Nabi Musa. Ini cerita ni. Maka Allah suruh perintah sujud. Sujud ni maknanya merasakan syukur kamu dapat kembali kepada tanah air. Tapi mereka tukar. Orang suruh sujud, dia jalan mengisut. Tahu mengisut? Mengisut. Dia tak nak ikut. Degil. Kenapa? Dia ubah. Sebab itu Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu Taala sehingga akhir kiamat. Sebelumnya dia diangkat kerana sebab itu di kalangan Bani Israel adalah kebanyakannya dilantik menjadi nabi dan rasul. Kerana mengangkat martabat. Sehingga kan antara Bani Israel ni antara kaum yang mendapat makanan yang turun dari langit. Manna wassalwa. Manna wassalwa. Ni antara air dan makanan yang hebat. Tapi dia marah. Kenapa? Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Kenapa asyik dapat makan ni je? Nampak tu? Dah dapat makan turun dari langit, dia boleh bertanya lagi. Wahai Musa, kenapa kita makan hak ni yang sama je? Wahid. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Kami nak makan yang tumbuh dari langit, daripada ni bumi ni.
kacang, gandum, basal, timun. Dia dah datang dari sana, masuk ke negara. Ada dekat negara tu, makan je lah. Dia nak yang dekat, macam dekat Mesir balik. Nabi Musa kalau nak makan situ, kau pergi balik lah ke Mesir. Itu macam ceritanya tentang menolak yang Allah Ta'ala sediakan, nikmat yang ada. Macam tuan-tuan lah, ya, tuan-tuan orang Melaka, ya, tuan-tuan orang Melaka asam pedas pergi Mekah, walaupun tahun ni tak dapat pergi Mekah. Pergi Mekah masak air. Ya, kalau pergi package yang Malaysia punya adalah ada campur sikit, ada sambal belacan, ada sikit kan. Itu nasi Arab, daging kabeh, sehari 2 hari boleh, kena seminggu. Teringin nak makan asam pedas. Nak asam pedas baliklah Malaysia, betul tak? Uji. Ini ragam jemaah kita. Dia duduk 40 hari, seminggu okey. Lepas tu dia kata, Ustaz, sambal tak ada kan? Allah ya Tuhanku, sabar. Nasib baiklah ada orang petani sana jual nasi kabu, nasi apa, gagah jugalah depan maktab tu. Tu dia, Ustaz hari ni puas hati. Apa pasal? Dapat nasi kabu. Orang petani sana ramai, dia jual. Siapa pernah pergi tu dia tahulah pengalaman ini, betul tak? Siapa yang tak pernah pergi, tunggulah coming soon. Komplain, ingatkan komplain tak dapat pergi masjid, komplain makan, tuan-tuan. Dia sama macam Bani Israel jugalah. Ya Allah ya Tuhanku, dah kamu duduk di situ, duduklah situ. Apa yang dimakan di situ, makanlah. Ya, takkan makan ni je, komplain. Nampak tu? Haji, kita komplain dulu tak? Komplain. Sebab saya dulu masa tugas dengan Tuan Haji tu, tuan, dia ada validasi tu. Banyak dia komplain bab makan je. Nasi lemak tak ada, sampai tumis tak ada. Ya Allah ya Tuhanku, sabar je. Tahu tak kita duduk kat mana? Yang itu kita gelak sama-sama je lah. Sama-sama bila kita semak kan, nak ambil action, mana kita nak cari dekat sana dengan makanan yang portion ikut Malaysia kan. Kecuali kontainer kita bawa sana. Baik, ni cerita Bani Israel. Tuan-tuan, Allah murka, orang suruh sujud syukur kerana berterima kasih pada Allah, selamat daripada bahaya, dah dapat makan lagi, bukan tak dapat makan. Cuma makanan itu tak mengikut selera kita. Makan dulu. Janji boleh ada tenaga, nanti kemudianlah. Ini cerita dia. Boleh tuan ya? Itu yang pertama. Ciri orang yang mempersendakan agama. Yang kedua, bahawa sebahagian daripada hukum-hukum Al-Quran adalah mencerminkan tradisi bangsa Arab. Kerana itu adalah satu kemudaratan kalau tetap kita mempertahankan berlaku untuk kehidupan moden. Maknanya kita menganggap bahawa hukuman yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu tuju kepada bangsa Arab, bukan kepada kita. Tak global, dia kata tak global. Tapi bila Amerika buat satu produk, boleh pula terima sebagai global. Yahudi buat produk, boleh kata kita pula boleh pakai. Kenapa Allah punya perintah kita tak ada pakai? Kan dia cakap, ini tak payah, ini untuk orang Arab je lah, ini Quran untuk orang Arab je kan. Pernah dengar tak? Kita pun iya juga. Betul. Jahanam juga sama. Jangan tuan-tuan. Tak ada. Kita kata ada. Kalau kita kata kita orang Islam, kita kata walaupun dia orang Arab, Nabi turun orang Arab. Dan kita kena sedar bahawa bahasa Arab ialah bahasa syurga. Maka kita kena terima juga. Walaupun dari segi banyak ada yang tak kena dengan kita, tetapi bahasa Arab ialah bahasa syurga. Kita besok automatik dapat boleh bahasa Arab, walaupun dekat sekarang tak pandai bahasa Arab. Besok masuk je kubur je, soalan pun bahasa Arab, boleh jawab bahasa Arab. Alamak tuan-tuan, jangan risau. Tak payah belajar bahasa Arab dekat dunia, kecuali nak guna untuk
untuk belajar ataupun sebagainya. Dekat sana nanti malaikat tanya bahasa Arab, tuan-tuan, jangan kata tak tahu, dia boleh faham ni, tak ada masalah, cuma nak jawab dengan tak jawab je. Dia faham. Jadi tuan-tuan, jangan kita menganggap kolot. Ramai orang mengatakan bahawa hukum hakam Allah yang dalam Quran ini sebagai satu out of date, kolot, tu ke belakang. Tak. Sebagai seorang Muslim, kita tak boleh terima orang berkata begitu. Kalau orang berkata gitu, dia adalah golongan orang munafik. Kita jangan sekongkol dan kita kena tinggalkan dia. Dan kalau boleh nasihat, kita nasihat dia. Yang ketiga, tuan-tuan, bahawa setiap bangsa berbeza-beza. Kerana itu Al-Quran yang sejalan dengan budaya bangsa Arab belum tentu sesuai untuk budaya bangsa kita. Ini dia, ke mana-mana kita ni etnik banyak, berbagai-bagai, dan mungkin Al-Quran tu tak sesuai untuk kita. Maka itu suatu persendaan yang tak boleh kita terima. Baik, itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke 140. Allah Taala kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an iza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kepada kamu perintahnya dalam kitab Al-Quran, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek oleh kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuki kepada mempersoalkan yang lain. Karena sesungguhnya jika kamu ikuti mereka, tentulah kamu sama dengan mereka. Ini Allah Ta'ala rakamkan. Allah kata apa dalam ayat ini? Allah yang menurunkan perintah. Maknanya dalam Al-Quran ini adalah perintah Allah. Jangan kita suka-suka nak nyeleweng, suka-suka nak nolak, suka-suka tak terima. Jangan kita main-mainkan. Tak boleh buat, itu kelemahan. Menolak bukan kelemahan. Menolak, tidak menerima, kita tidak mengolok-olokkan, itu adalah dosa besar dan termasuk golongan munafik. Hari ini banyak perintah-perintah Allah yang tak dapat dilaksanakan, bukan kerana kita tak nak laksana, sebab dia adalah berurusan dengan pentadbiran orang yang berautoriti. Kita tidak diberi autoriti, kita cuma memilih. Jadi yang dipilih dialah yang berautoriti untuk melaksanakan. Maka kita tak dapat laksanakan, kalau kita berdosa, kita tak berdosa. Yang berdosa ialah orang yang mengurus. Siapa yang mengurus tu, dia bertanggungjawablah bagaimana nak menyelamatkan. Sebab orang yang mengikut Al-Quran selamat. Sebab itu kita baca Allahumma ja'al Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Kan kita doa khatam kan? Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah, engkau rahmatilah kami dengan Al-Quran. Sebab kita khawatir, tuan-tuan, kalau kita membelakangkan ataupun mempermainkan Al-Quran, kita khawatir dalam kubur nanti, tuan-tuan, ada satu soalan cepu mas, namanya wama imamuka, apa ikutan kamu? Translate dia lah, wama imamuka, apa ikutan kamu? Soalannya. Saya pagi tadi subuh ikut Ustaz Yusri di imam. Bukan yang itu. Yang itu tak payah jawab. Kalau ada Imam Rahman, saya ikut Imam Rahman. Bukan. Yang itu dalam bab jemaah. Jawapannya Al-Quranu imami. Al-Quran adalah ikutanku. Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Itu baru lapisan dalam barzah. Macam mana nak jawab, Ji? Kalau Al-Quran
kita tak baca Al-Quran, kita tak ikut Al-Quran panduannya, kita tak pakai, hukum hakamnya kita tinggalkan. Macam mana nak jawab? Lagi mempersendakan, mempermainkan, agak-agak boleh jawab je. Hak ni yang kita risau. Sebab itu Allah Ta'ala kata, aku turunkan Al-Quran ini sebagai perintah, ya? Apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah, sami'na wa ata'na, hendaklah kita dengar dan patuh. Yang kita patuh, alhamdulillah, wa aqimus salah, kita salat, salat, ya? Wa atuz zakah, kita mengeluarkan zakat, ya? Ada yang ngelak zakat, ada ngelak zakat, ada dia tak nak, pasal belum cukup, aku ni tak cukup nampak je tapi tak cukup. Dia kira memang tak cukup lah, cuba orang lain kira, confirm cukup. Ya je, ya? Yang bila buat zakat dia belum sampai nisab, tak cukup, jumlah tak cukup. Kalau ni zakat harta ni tuan-tuan, 15 lebih, bukan dalam 16 lah, 15,000 lah. Ada simpanan duit 15,000, keluar zakat 15,000, ya. Kalau nisab di Melaka lah 15,000. Dia 15,000 adalah 5,000 berapa, 600 berapa, tapi kita ambil yang 15,000 lah, senang. Ya je, ya? Ada tak 15,000? Confirm cakap tak ada. Ada tak 15,000 simpanan? Ada tak? Tak ada lah Ustaz. RM20, RM30 dia lah. Dia nak bohong tu, sebab dia kira. Cuba orang lain kira lebih, memang wajib zakat. Haji, kalau hari ni saya tanya Haji ada 15,000 je? Ada tak? Tak ada. Dekat tabung haji ada, dekat bank itu ada, simpan selip bawah bantal ada, bawah lemari ada, dalam tong beras ada, Mak Haji, Oh Mak Haji, mesti jawab tak ada. Takut bila cakap ada, Abang Haji pinjam 5,000. Haji, ada, bohong tak ada. Memanglah dalam beg duit sekarang tak ada 15,000. Dalam beg duit tak ada. RM15 ada, RM50 ada. 15,000 nak simpan dalam beg duit. Buat apa tu tak Ji? Cuma tengok. Bank ada 10. Bank ada 10. Betul tak Ji? Anak-anak kita, simpanan anak-anak kita untuk sekolah, ada simpan tak? Anak-anak tak ada? Ada. Campurlah tu. Itu kan simpanan. Walaupun nak pergi sekolah, pasal untuk masuk universiti kan simpan. Ada tak? Ada. ESB, dividen ambil. Saya pinjam Ustaz, saya pinjam. Pinjam pun pinjam. Yang dah bayar tu hak milik kita, yang belum bayar tu milik bank. Dividen ambil. Alah Ustaz, adalah sikit. Tengok sport rim tu kau. Dividen dapat. Jadi ini antara pesenda-pesenda ni. Bila tanya buat dia, mana ada Ustaz, pencen je, berapa sen sangat. Cewa bunyi dia. Berapa sen sangat. Yang pencen lah. Yang kerja, alah Ustaz, niaga je Ustaz. Apalah sangat. Niaga nasi lemak. Memang kita nampak nasi lemak tu macam pendapatannya sehari dalam 200-300 kan. Tapi gelang tu sampai ke lengan. Contoh tu kalau yang jual nasi lemak tu, mana ada tak ada gelang? Gelang panjang, cincin penuh jari. Jual nasi lemak je tu. Bukan maknanya kita tak ada. Memanglah dari segi pendapatan amount kecil, tetapi bila dia nama simpan, betul tak? Betul tak Ji? Bayar zakat tak? Wallahualam. Tertanya sendirilah. Ni ayat Quran ni. Bila tang tu, slow sikit. Yang bayarlah. Bayar Ustaz, tiap setahun tu RM7. Itu fitrah. Itu pun berkira fitrah. Anak 10 Ustaz, 7 kali 10, 70.
Campur saya 12 dah 84 ustaz. Oh, keluar 90 bagi Kak Amil. Berapa orang? 12. Dia sak 12. Imam baca doa amin. Ajarakallahu fi ma ataita amin. Alhamdulillah. Okey. Imam terlupa bagi 90, 84 ringgit dia punya amount fitrah 84 ringgit. Imam dah baca doa dah, patutnya dah baca doa baliklah. Dia kata, "Imam, sekejap asal. Ada baki 6 ringgit." Ya je itu pun minta juga. Faham tak? Bukan tuan-tuan pun pernah buat. Ya, itu pun nak bagi lebih 6 ringgit tu kata halal pun tak buat, tak boleh. Payah tu je. Bukan haji lah, ni bukan orang sini, tempat lain. Tuan-tuan, itu di antara ciri-ciri. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Kalaulah kamu melihat mereka mengingkari keterangan Allah dan mereka memperolokkan, itulah kaum kafir dan munafik. Orang kafir dan munafik ni sentiasa mencari ruang memperlekehkan dan memperolokkan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa perintah Allah? Maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuk kepada iman kembali. Jadi kalau kita ada kawan-kawan yang main-main agama, kadang-kadang dia kata ayat-ayat ni tak sesuai lah ni dan sebagainya, kita tegur dia. Kau apa kamu layak mengatakan Al-Quran ni tak sesuai, sedangkan Al-Quran ni sesuai sepanjang zaman. Sebab ini antara kitab antara 4 kitab yang tidak pernah diselewengkan dan tidak boleh diselewengkan. Zabur diselewengkan, Taurat diselewengkan, Injil diselewengkan, diubah oleh rahib-rahib ataupun ketua-ketua agama mereka. Tapi Al-Quran dipelihara oleh Allah Ta'ala, tak boleh. Jadi kalau dia pelihara, macam mana kita pun ubah, tak akan berlaku. Sebab itu inilah di antara munir, maknanya kitab yang memang kena pakai sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang mempermainkan agama dengan Al-Quran, sebab itu Al-Quran ni bukan dibuat senda-senda. Antara persendaan yang ada, dia kata ulama, gunakan Al-Quran untuk bersumpah. Itu adalah persendaan Al-Quran. Quran bukan untuk disumpah-sumpah. Sumpah Allah Ta'ala dah kata wallahi wa billahi wa tallahi, guna perkataan nama Allah, bukan dengan Quran. Kita ni kalau engkau bohong, engkau cakap betul tak? Ni Quran. Kau junjung Quran, kau junjung. Bukan Quran, bukan untuk dijunjung, bukan digunakan untuk menentukan dia betul atau tidak. Al-Quran untuk diamal dan dipraktikkan apa yang diperintah. Sebab itu Allah Ta'ala kata afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kamu beriman sebahagian daripada Quran dan sebahagiannya kamu tolak? Hak yang kena dengan diri kita kita tolak. Hak yang tak kena yang berkenaan dengan yang berkaitan yang ada keuntungan kita ambil, yang tak ada kegunaan kita tolak. Tak boleh. Itu di antara ciri-ciri persendaan dan memperolokkan agama ataupun mempersendakan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita tak pandai Al-Quran, taksir mungkin kita baca boleh, tapi kita tak tahu ayatnya. Kalau kita tak tahu, kita bukan ahli dia, maka lebih baik kita aulia smut. Baik kita diam, jangan kita. Kalau ada orang main-main kata ni hudud-hudud ni tak bagus lah, ni semua nyusahkan orang semua, dia tak boleh cakap. Sebab yang ini hak Allah Ta'ala, tak boleh buat, bukan kerja kita, kerja pemerintah. Jadi kita kena betulkan. Kalau dia tak nak, kau pun lebih kurang lah, kau ni apa ni ini ekstremis, kita tinggalkan. Sebab Allah suruh perintah. Kalau kita jumpa orang macam tu, kita dah baiki dia, kita betulkan dia, kita nasihat dia, dia tak mau dengar, jangan bergaul dengan mereka. Sebab bahaya kepada kita. Khawatir kita akan menjadi golongan seperti dia. Maka itulah ciri orang munafik. Ya, ramai dulu kita dengar bila bab orang nak mempertengahkan hukuman hudud, berkenaan hukuman jenayah syariah Islamiah, ramai orang bunyi dan sebagainya. Dia tak faham, tapi dia cakap juga. Dia dengar. Maka
kita tak boleh. Jangan bergaul dengan mereka seperti itu. Jadi hati-hati dengan Al-Quran, tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata la yabqa minal Quran illa rasmuh. Tidak akan tinggal di akhir zaman nanti pada Quran itu hanya tulisan sahaja. Tulisan saja untuk ada pada mazhab tapi tidak ada pada pelaksanaan. Jadi kita khawatir, tuan-tuan, janganlah kita termasuk dalam golongan ini. Kita tak tahu dalam bab-bab apa yang terkandung dalam Al-Quran, sebab kita tak mengkaji, sebab kita tak tadabbur, kita tidak buat research. Kita cuma mendengar daripada muallim-muallim. Sekadar itu pun memadai. Jangan kita mandai, jangan kita mengubah ataupun kita mempermainkan. Tak mampu buat, kita berserah pada Allah supaya Allah ampunkan kita. Tapi jangan kita cuba nak mengubah ataupun mengkreat lain daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah. Jadi hati-hati, tuan-tuan, dalam Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai teman kita, supaya kita dia jadi hujatan dalilan. Maknanya dia akan jadi hujah dan dalil kita dalam persoalan kita dengan soalan dalam kubur dan juga berhadapan kita di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi hati-hati dengan Al-Quran. Muliakan Quran, jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita. Tak tahu, tanya kepada orang yang arif dalam bab-bab Al-Quran, insyaAllah. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Mohon maaf dari saya. Jumpa lagi pada masa akan datang, insyaAllah. Aku qouli hadza, nastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقنا في الدين وعلمنا بالتأويل يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Terakhir dengan tasbih kafarah dan salatul subhanakallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.